Ramadan Awani kembali lagi saya bersama dengan Dr. Halinah Haliza Siraj. Kita ingin masuk pula ke bagaimana Ramadan ini boleh salah satu landasan untuk kita hijrah dan mentransformasikan diri kita ini keluar daripada segala konflik-konflik ini, dan bagaimana masyarakat kita boleh membantu menyediakan satu suasana yang kondusif untuk kita elakkan daripada terjadinya konflik-konflik seperti ini. Doktor. Saya suka sekali slot yang ni lah ya, sebab dia memang kat sini sebenarnya penyelesaian kepada segala masalah kita. Kita kena balik kepada apakah sebenarnya objektif utama ya, yang nak dididik di dalam Akademi Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Takwa ni apa sebenarnya, Hana? Takwa ni adalah that God awareness ya, bahawa kita tahu bahawa Allah memerhatikan kita. Kita tak makan ni walaupun mungkin kita seorang, sebab kita tahu Allah nampak kita ya. Kita tak minum, kita tak buat apa yang membatalkan puasa itu kerana kita tahu Allah bersama kita, Allah melihat. Maka God awareness atau mindfulness ini sebenarnya yang nak dididik, dicanai dan diinternalizekan ke dalam diri setiap mukmin yang berjaya dalam Akademi Ramadan. Okey, bagi khusus kepada tajuk kita, bagi wanita yang sebelum dia masuk Ramadan ni yang konflik betul, bos garang, tempat kerja tak bagus kan, tapi kena juga pergi kerja kan, nak buat macam mana ni, dan dalam keadaan rasa macam terikat ya tangan dan kaki dia. Inilah bulan liberasi ni, maksud saya inilah bulan kemerdekaan dia, di mana semua yang dia lalui dia kena sekarang ukur, adakah ini apa yang Allah nak saya buat? Adakah selama ini saya terlalu sibuk cuba menjadi orang yang orang lain nak saya jadi, sedangkan Allah nak saya jadi yang ini ya. Dan insya-Allah dengan bertambahnya iman, dia kalau pukul 8 ni insya-Allah boleh tambah iman ya. Kata orang, saya mencelah tak apa. Dua benda yang boleh buatkan kita lembut jiwa kita, diri kita ni. Pertama, lapar. Yang keduanya, tak silap saya apa yang lapar, yang kedua ni dahaga tak salah saya. Oh, ya? Dia tu boleh melembutkan jiwa, betul? Kurang bercakap. Kurang bercakap. Lapar dan kurangkan bercakap. Sebenarnya bila lapar dan kita tak boleh makan ataupun nak bercakap tapi kita kena berhenti, dekat situ ada elemen control ya. Manusia ni rupanya dia nak bebas. Tapi kalau dia bebasnya, dia sendiri akan merana. So manusia ni Allah jadikan lagi banyak dia boleh control, lagi kuat dia. Dan dia sebenarnya bagi tahu kat diri dia sendiri. Dia macam, Hana, you sebenarnya kuat lah. Ya? You boleh tahan sebenarnya. You ingat macam nak mati lah. Dia tak makan daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 7.30. Tapi rupanya tak mati pun. Jadi di situ kita akan discover ya, kekuatan-kekuatan dalaman. Dan saya harap itulah juga yang harus membimbing ya, wanita yang berkejaya, supaya mereka yang dikendong ni, yang dikejar tu dapat, yang dikendong ni pun tak tercicir. Apa dia yang nak kita kejar? Of course, kemungkinan ya, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Saya rasa amatlah rugi kalau kita ya gadaikan akhirat kita untuk kebaikan dunia ataupun yang fana. Ya, kebahagiaan yang pendek ni. Akhir sekali agaknya saya doakanlah bahawa bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik untuk membuat keputusan-keputusan bijak ya, disebabkan oleh jiwa kita yang lebih kontrol dan lebih terkawal ini. Dan kalaulah misalnya rasanya lah ya, konflik tadi terlalu hebat hingga kan kita tak boleh nak hidup dengan identiti dan juga kepribadian muslimah kita dalam kerja tersebut, saya nasihatkan inilah masanya untuk memikirkan saya meletak jawatan ya, kerana saya nak menjaga iman saya. Yakinlah itu iman juga tu. Allah akan buka banyak pintu lain ya. Yang kita bimbang ni, kita ni tak ada cukup iman tu Dan keyakinan itu. ya. Saya macam fikir perumpamaan ni sebenarnya analoginya. So, bagaimana kita seorang anak itu yakin bila ibu bapa mereka lambung mereka, dan mereka yakin mereka akan ditangkap juga. Begitu jugalah dengan bagaimana Allah mengatur hidup kita kan. Betul. Akhirnya dia tu akan memastikan kita tu itu sentiasa metafor yang amat menarik ya. akan sentiasa dalam kawalan dia, dalam jagaan dia sentiasa, betul. Itu yang Rasulullah kata, kalau ada iman, kamu ada iman, kamu ada segala-galanya kan. Tapi kalau kamu tak ada iman, kamu tak ada tempat nak kita bergantung. Maka dengan itu saya rasalah ya, hidup kita ni sepatutnya memang lapang saja, bukannya konflik tak habis-habis daripada seorang doktor ya. Saja. Damai dan tenteram. Sebab tubuh badan kita dia berfungsi paling baik dalam suasana tersebut. Dan stres tu sepatutnya dia sekejap aja. Tapi kalau stres tu berpanjangan,
ini yang membawa banyak kemudaratan. So insya-Allah saya rasa dalam konteks Ramadan ini, mudah-mudahan siapa yang beroleh takwa, dia akan sentiasa merasa dibimbing oleh Allah. Keputusan itu kalau misalnya dalam bimbingan Allah, dia ni tidak akan membawa keburukan. Cuma tunggu sajalah. Saya kira rumusannya ialah jangan jadi diri sendiri, tetapi jadi diri yang mana Allah hendak kita jadi. Ya. Itu saya rasa pokok pangkalnya kita fokuskan pada itu. Apa yang Allah nak kita jadi, insya-Allah jangan jadi diri sendiri. Tapi apa yang Allah nak kita jadi? Terutamanya jangan cuba jadi diri yang orang nak kita jadi. Saya teringat baca satu buku, dia kata we are too busy dengan saya, we are too busy trying to become the person everybody is expecting you to be. Kita ni terlalu sibuk nak menjadi orang yang orang lain semua expect kita nak jadi. Suami macam saya, seorang isteri, suami nak saya jadi isteri begini, mak saya nak saya jadi anak yang macam ni, yang begitu. Sebenarnya kalau kita memilih untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin ni tadi, kita boleh fulfill dan isi semua keperluan tu. Terakhir doktor, saya cukup tertarik dengan perbualan kita di telefon itu hari ini. Doktor kata macam mana kita nak menjadi seorang graduate dalam bulan Ramadan ini yang berjaya. Saya cukup sukakan analogi yang doktor letak tu. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit masalah perbualan kita telefon itu, dikongsikan dengan para penonton kita. saya masa tu saya ingat saya kongsikan Ramadan seperti satu akademi. Dan selalunya dalam macam kalau kita kan di universiti semua dulu, dia ada kursus-kursus dan modul dia. Dan dia ada assessment ataupun penilaian, dan kalau yang lulus maka dia dipanggil graduan Ramadan dan graduan. Dalam konteks ini Allah tidak meletakkan satu tanda di wajah atau di muka kita siapa graduan Ramadan yang lulus, siapa yang fail dan gagal ya. Tapi sebenarnya kita akan dapat rasakan pada satu Syawal tu apabila berkumandang takbir itu. Sebenarnya berkumandangnya takbir itu adalah kebesaran graduan Ramadan yang berjaya. Orang tu juga sendiri yang boleh merasa. Dia tidak digambarkan dengan bagaimana seronoknya dia ya pada hari pertama dan kedua dan sebulan Syawal tu ya, beraya sakan orang kata tu. Tapi dalam hatinya dia merasa okey, ya, saya dah melalui Ramadan dengan sedaya yang saya mampu. Saya sedih kehilangan Ramadan yang cakap pun kita dah sebab kan, walaupun kita ada lagi beberapa hari, tapi kita nanti Ramadan yang satu lagi. Mudah-mudahan Ramadan yang ada sebulan tu kita dapat berbekal hingga kan untuk 11 bulan yang kita ada. Dan agaknya kalau kita sampai kepada Ramadan yang satu lagi, kita ibarat seorang pengembara yang kehausan dan sekarang berjumpa oasisnya. Dan sekarang kita berada dalam oasis kita ni ya. Maka minum betul-betul, ya, isi betul-betul sebab kita perlukan banyak bekalan untuk 11 bulan. Itu yang alangkah baiknya kalau sepanjang tahun adalah Ramadan. Itulah specialnya di Ramadan, datang sekali dalam setahun. Alhamdulillah ada Ramadan ini. Alhamdulillah. Baiklah doktor, terima kasih banyak atas apa yang doktor kongsikan dengan saya dan juga dengan para penonton. Pada secara itu sahaja masa yang kita ada di Ramadan awal ini. Dalam episod 3 insya-Allah kita berjumpa lagi minggu hadapan bersama dengan Haji Nazrika. Sehingga itu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Ramadan awal ini, kita bercakap tentang konflik di antara nilai-nilai Islam serta aspirasi wanita moden. Saya bersama dengan Dr. Harlina Halisah Siraj. Doktor, kita bercakap tentang kenapa wujudnya konflik-konflik yang sebegini dan bagaimana Islam itu sebagai penawar kepada segala konflik-konflik itu dan meletakkan keutamaan kepada benda yang lebih penting berbanding yang lain-lain. Okey. Jadi adakah kat sini kita lihat pula dari segi perspektif masyarakat, adakah masyarakat kita ini dalam segi pembangunan masyarakat madani itu dalam landasan yang betul dalam mewujudkan mengurangkan lagi risiko-risiko adanya wujud konflik seperti ini? Okey, sebelum kita pergi pada masyarakat agaknya kita mungkin kena zoom kepada individu tu yang dalam konteks ini adalah wanita berkejaya tu.
soalan yang perlu dijawab oleh setiap wanita yang memilih untuk berkejaya adalah kenapa dia berkejaya tu. Innamal a'malu binniyat. Kan segalanya tu adalah bertolak daripada niat. Kita buat benda yang sama Hana, tapi orang ni dapat pahala yang banyak, orang ni dapat dosa pula kerana niatnya, padahal benda yang dia buat sama. Jadi bila kita nak keluar bekerja tu, jadi setiap kali saya masuk dalam kereta saya start enjin tu, apa niat saya? Adakah semata-mata untuk bergelar wanita berkejaya, ya, untuk pakai baju yang cantik, pergi kat office yang new, orang pun tengok macam. Kalau itu je lah, pada saya itu macam puasa lah dapatlah pada harga saya ya, matlamat yang amat rendah, minta maaf nak kata. Tapi kalau kita pegang steering kita tu, kita tinggalkan rumah macam saya ada satu rumah tangga saya yang saya nak kena, ya, saya kena keluar daripada dia. Alang-alang saya keluar tu, biarlah dia menambah kepada amal saya dan penilaian Allah terhadap saya. Ya? Dan untuk ini, saya berpandukan kepada hadis Rasulullah yang terbaik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Kalau saya boleh bermanfaat kepada orang lain di luar, ya, sementara insya-Allah di dalam rumah tangga saya dah terjaga, saya keluar dia di luar tu. Maka bila saya keluar ke hospital contohnya, ya, bila saya doktor ni, saya tak boleh bawa patient masuk rumah saya kan. Jadi saya kena pergi ke hospital kan. Jadi alang-alang dah keluar ni, saya akan pastikan bahawa kejaya ini, ya, mampu saya gunakan untuk saya bermanfaat kepada orang lain. Jadi bila niat tu dah begitu, ya, jadi saya rasa tumpuan kita lebih kepada kejayaan saya itu mestilah satu kejayaan yang dihormati, ya, kejayaan yang tidak bertentangan dengan syarak, ya, kejayaan yang tadi memberi manfaat kepada seramai orang. Dan sebab itu juga Hana kenapa saya memilih untuk jadi doktor kan, ya? Sebab saya kira itulah yang paling boleh di mana kemungkinan bakat, keupayaan, kepintaran yang Allah bagi pada saya itu boleh saya gunakan. Okay. Kalau itulah niat kita berkejaya, ya, kemudian kita pergi pada masyarakat. Niat itu sudah betul. Ya. Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Apa pula niat yang salah? Ya? Apa pula niat yang salah bila kita masuk kita start engine? Kalau kita sekadar untuk nanti sekarang kan tak ada duit pula. Ujung bulan boleh beli. Ya, nak shopping nanti kan. Senang. Nak minta duit daripada husband payah kan. Lepas tu yelah doktor ni saya dengar ni. Sekarang ni doktor mentok 5 tahun aja dah kena cerai kan. Jadi dia pasang niat awal-awal lah kan. Saya mengenai terfikir macam tu juga. Dan niat tu sebenarnya kadang-kadang jadi ni kebimbangan tersebut. Cukup 5 tahun memang orang cerai dia kan. Dan nasib baiklah kerja. Betul. Dan mungkin saya tak menyalahkan kerana kita berkejaya itu, tapi bila kita sudah ada economical independence, ya, amat mudah kita untuk keluar daripada satu komitmen rumah tangga yang kita rasa terlalu menyesak gitu kan, ya. Jadi kalau orang dulu-dulu agaknya kan, sebab dia duk stay dalam rumah tangga tu sebab dia bukan bekerja dan dia bergantung pada suami dia kan. Hari ni agaknya kita sikit-sikit mungkin kadang-kadang tu kita pula yang mungkin gaji lebih banyak daripada suami contohnya. Jadi konflik itu memerlukan kebijaksanaan, dan kalau kebijaksanaan itu tidak ada pada kita, maka boleh bayangkan taklah macam banyaklah syarat dengan konflik itu. Dan masalah kita hari ini kita bercakap tentang Islam tu sebagai ubat dan juga sebagai penawarnya, tapi tak ramai orang nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Penawar itu. Begitu. Jadi akhirnya sekarang kita ada dapat satu persepsi komuniti, itu bercakap tentang masyarakat, bahawa wanita itu dia kena bekerja, ya? Dia mesti bekerja lah. Jadi kat sini ni adakah kerana wanita tu bila dia dah berkejaya, dan kita ni pula bila kita dah ada duit, kita memang kita lah, ya, sebersedia kita nak mengatur, kita nak kontrol. Ya. Jadi suami pun kata ada yang nak bayar tak tu apalah, ini. so I leave it to you lah. Jadi itu semua memerlukan satu perhatian khusus mengenai tanggungjawab itu, kerana pertanggungjawaban ini semua termaktub dalam Al-Quran kan. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Bagaimana kaya pun saya sebagai seorang wanita berkejaya contohnya, tapi dari sudut makan, minum dan saraan saya bergantung kepada suami saya. Dan dalam konteks ini, takkan doktor ni sebagai seorang yang patutnya dah empowered, liberated, boleh ada idea begitu. Saya sebenarnya mendidik diri saya bahawa I can choose not to live with this man punya. Dan saya boleh memilih untuk tidak hidup dengan cara banyak mana yang dia boleh sara. Tapi dalam konteks ini saya amat yakin dengan peraturan dan juga ketentuan Allah, maka saya benarkan diri saya disara oleh suami saya. To me that is more empowering.
lelaki kena menyara. Kat situ harga diri dia. Jadi instead of kita tukar software tu, kita upgrade software tu. Betul. Bukan kita tukar software tu. Dan bagi diri saya, bagi diri wanita yang memang Allah takdirkan ditentukan untuk disara, kita punya software ni memang kena sara. Kita will be lebih bahagia kalau ada orang menyara kita. So there are so many women who are going out to work today very unhappy. Sebab dia terpaksa menyara diri dia sendiri, ya. Dan kita memang tak seronok tu buat kerja tu. Kerana dekat dekat laman sosial tu ada saja yang komplain dengan kerja lah, dengan anak, dengan masak je lah kan. Betul. Jadinya sepatutnya lah kan, kalau in the most ideal circumstances, kita ni permaisuri dalam rumah tu, ya. Dan suami kita sebenarnya mungkin tanggungjawab dia adalah untuk memenuhi keperluan kita tu. Sebab kita ni dah lah mengandung. Ini cakap daripada pakar sikit puan ni. Mengandung tu kena kita dah, sebab kita yang ada rahim bila dah mengandung kena melahirkan, lepas tu kita tu lah menyusukan. Untuk 3 tugas yang fitrah yang Allah berikan ni, wanita diberikan penghormatan untuk disara, dan Allah tak meletakkan tanggungjawab menyara diri dia sendiri tu di atas bahu dia sendiri. Pada saya sebenarnya peraturan-peraturan ini adalah untuk menjaga dan melindungi kita daripada kehidupan yang begitu, ya. Tidak ada konflik-konflik yang seperti itu. Tentu saya percaya mereka yang sedang mendengar sekarang ni, mudahlah bagi mereka untuk bercakap. Tetapi selepas ini, kalau kita berhenti sedikit, kita akan cakap macam mana benda ni semua boleh ditransformasikan kepada benda yang lebih baik lagi. Betul, Doktor? Jadi kita akan berhenti lihat seketika, Doktor. Kita akan bincang lebih lanjut lagi selepas ini di Ramadan Awani. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Ramadan Awani, yang mana ialah program khas disediakan untuk anda untuk kita sama-sama muhasabah dan refleksi diri kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan hari ini saya bersiaran di Muzium Kesenian Islam Malaysia, dan saya tidak keseorangan, saya ditemani oleh tamu undangan saya yang cukup saya kagumi, cukup saya sayang, Profesor Dr. Halina Halizah Siraj. Terima kasih banyak Profesor, Doktor. Terima kasih Ana. Terima kasih kerana menjemput ya. Okey, hari ini topik kita cukup santai, tapi cukup saya rasa perlu kita discuss sama-sama, untuk kita bincang sama-sama. Sebab saya terfikir juga topik apa saya nak bincang dengan doktor ni kan. Saya fikir-fikir baiklah saya cari topik yang betul dekat dengan diri saya. Sebab doktor, kalau kita tengok sekarang ni kan, antara krisis dan cabaran wanita berkejaya seperti saya dan juga wanita di luar sana adalah konflik ataupun di antara kontradiksi di antara kejaya mereka dengan kepercayaan mereka dan juga nilai-nilai Islam. Dan sentiasa terjadi konflik itu, dan saya sentiasa saya dibelenggu dengan masalah-masalah ini. Jadi antaranya pertamanya mungkin contohnya contohnya konflik image. Konflik image di mana ada saya lihat demand dari kalangan masyarakat dan juga kehendak diri saya sendiri. Itu antara contoh-contohnya. Mungkin doktor boleh terangkan kepada kami kenapa wujudnya konflik yang seperti ini, doktor? Okey. Terima kasih Hana. Saya sebagai wanita yang juga wanita berkejaya, ya. Cuma mungkin kejaya kita berbeza, ya. Jadi itu antara perkara yang sering kita terpaksa fikirkan dalam konteks mungkin kejayaan saya sebagai seorang doktor, yang kena menghabiskan banyak masa di hospital. Konfliknya bila kita telah berkeluarga kan, banyak mana masa kita di hospital dan banyak mana masa di ruang rumah tangga, ya. Jadi pada saya mungkin konflik ini berlaku kerana kerjaya yang kita buat itu mungkin sebenarnya kesesuaiannya ataupun adaptasinya terhadap keperluan seorang wanita itu, ya, mungkin di situ dia tidak bertepatan, ya, pada peringkat awalnya. Maka makin lama makin banyaklah konfliknya, ya. Dan contohnya kalau katalah mungkin yang tadi mengenai image, contohnya mungkin apa yang sebenarnya berlaku adalah kejaya itu sebenarnya mungkin kurang sesuai, ya, dalam konteks ajaran agama contohnya. Jadi kalau seorang wanita itu mahu jugalah kerjaya itu, di situ ada konflik dia. Have to sacrifice. Kena ada satu pengorbanan kat situ. Apa contoh dia? Pada saya yang selalu datang ke pengetahuan saya adalah macam contohnya dia terpaksa, ya, bekerja sebagai di bahagian pelanggan contohnya, ya, service counter dan seterusnya. Dan
syarikat mengatakan kalau nak duduk di sini awak kena tukar image ya. Macam kita sebagai seorang muslimah, image kita menutup aurat ni, maka dia kata kalau pakai macam ni tak dapat kerja ya. Jadi mungkin di situ konflik kita adalah apabila kita ambil juga kerja tu, sedangkan ianya memang tidak bersesuaian dengan penampilan kita contohnya. Jadi dianya berlaku kerana di situ ada mismatch di antara apa keperluan kerjaya tersebut ataupun jawatan tersebut dengan apa yang sepatutnya kita tampilkan sebagai seorang muslimah. Dia ada mismatch kat situ. Satu lagi saya tengok ialah ada satu konflik di mana untuk mencari keseimbangan itu. Cari keseimbangan, kalau contohnya wanita yang berkeluarga, cari keseimbangan masa untuk keluarga dan masa untuk kerjaya. Wanita yang single pula macam saya ni, keseimbangan sama ada untuk kerjaya dan juga agama. Jadi hampir tidak wujud keseimbangan itu. No matter how much I try, kerana kekangan masa itu ada. Jadi adakah perlunya keseimbangan seperti itu dalam Islam, dan bagaimana untuk kita mencari keseimbangan itu? Wujudkah keseimbangan dalam Islam, Doktor? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok Islam dah yang akan membawa kepada keseimbangan itu. Saya kan dalam kerja saya, dalam sepanjang saya hidup setakat ni lah, kalau adanya orang bertanya tentang kejayaan rumah tangga dan juga keluarga macam tu, dia akan tanya, doktor macam mana doktor mengimbang, macam mana doktor dalam dengan izin juggling and balancing Sometimes I wonder how she do it. Okey. Tapi just inilah ya, balancing and juggling tu kita buat selalu dekat circus kan, dekat sarkas dengan badutnya, dengan tightrope walkernya. Mungkin saya kadang-kadang yang bertanya saya tu dia ingat rumah saya ni macam sarkis agaknya. Tapi anyway, tak ramai pula yang bertanya soalan tu, atau mungkin hampir tak pernah ditanya pula kepada seorang lelaki tahu. Padahal dia juga kan soalan yang selalu kena kat saya, doktor macam mana doktor mengimbang antara tanggungjawab doktor sebagai seorang profesional seorang yang berkerjaya, seorang aktivis masyarakat, seorang ibu, seorang isteri. Tapi orang lelaki jarang kena tanya macam tu ya. Boleh mungkin kalau kata Hana ada peluang untuk bertanya kat orang lain, cuba tanyakan sebab anggapan orang kita tak tanya pada orang lelaki sebab kita anggap orang lelaki dah ada orang perempuan je yang akan menguruskan segala-galanya untuk mereka. Tapi kalau kita tu orang perempuan yang sepatutnya menguruskan rumah tangga tu sekarang berada di dalam ruangan masyarakat, siapa pula yang menjaga rumah tangganya kan? Itu jadi soalan. Jadi jawapan saya adalah bila kita cakap tentang keseimbangan ini, mesti sentiasa tahu jam yang saya ada, Hana, 24 jam macam yang Hana juga ya. Tapi dalam 24 jam tu banyak mana yang kerja yang nak saya buat ya. Saya boleh katakan bahawa 24 jam ni saya nak habiskan untuk satu tugas saja. Tetapi saya kira untuk memaksimumkan masa saya yang tinggal berapa saat dan ketika saja datang ke bumi ni, saya harus mampu melakukan sebanyak mungkin dalam tempoh masa tersebut. Dan sebenarnya kalau tengokkan keseimbangan ini adalah prioritinya tu. Kalau kita tahu apa keutamaan, di situ kita boleh mencari keseimbangan. Kenapa saya berada di sini dan tidak di rumah hari ini? Sebab alhamdulillah rumah tangga saya sejak pagi tadi saya tinggalkan berada dalam jagaan yang baik ya. Saya sudah pastikan rumah itu dalam keadaan yang selamat dan sejahtera dan bersih. Ada pula orang yang akan melihatkannya sementara saya tak ada di rumah ya. Tapi kalau misalnya ketika ini saya diperlukan oleh keluarga, dia tak ada kompromi lagi dah. Saya akan tinggalkan dia apa yang ada ni kerana di situ prioriti saya. Jadi keseimbangan adalah mengenai apa prioriti. Kita memang hari ni dengan ini ya, bukan apa. Kadang-kadang kita rasa macam itu nak buat ni, nak buat, semua nak buat. Sebab wanita ni dia sangat bercita-cita tinggi, very ambitious. Semua benda nak buat sendiri. Jadi macam mana kita nak? Okey, selepas kita tahu tentang keutamaan, kita juga harus tahu bila nak mengatakan tidak kepada sesuatu perkara. So hard to say no kan? Well, basically when you are older, bila Hana makin dewasa dan matang macam saya, dia mudah je nak mengatakan tidak. Sekarang ni mungkin pada usia Hana, masa saya juga dulu, kita rasa kita kena buat semua. Ya? Saya kena buat yang ni, saya kena buat yang tu. Hari ni saya dah tak guna perkataan saya kena. Saya akan katakan apa yang saya pilih untuk buat sekarang. Cakap tentang kejaya, mungkin ya dalam slot yang akan yang satu lagi kita akan katakan bahawa kenapa agaknya wanita itu berkejaya. Itu soalan pertama sekali yang harus kita jawab.
Dan lepas tu mungkin konflik dan seterusnya tu boleh kita sorot ya dengan kejelasan kenapa seorang wanita tu berjaya ya in the first place ya. Okey, doktor, kita akan berhenti lihat seketika. Kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang konflik diri, konflik kerjaya dan juga kepercayaan agama ini selepas ini di Ramadan Awal ni. Jangan ke mana-mana.